Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama kita dalam program e-belajar bagi subjek sains tingkatan 4 untuk topik bab 8 unsur dan bahan. Bersama saya Cikgu Naziha binti Umar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah. Di sini saya akan menyentuh subtopik 8.2 jadual berkala unsur moden. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat mencerminkan jadual berkala unsur moden, mendidaksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden, melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan, menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif, mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron. Okey, di sini kita dapat lihat bentuk jadual berkala unsur moden. Okey, jadual berkala unsur moden merupakan tempat pengumpulan unsur-unsur yang dijumpai oleh saintis-saintis yang terdahulu. Okey, jika ada unsur baru yang dijumpai, kemungkinan jadual berkala unsur moden ini akan ditambah dari semasa ke semasa. Okey, di sini kita akan dapat melihat ada 3 warna kotak yang berbeza. Okey, apa fungsi warna-warna tersebut? Okey, untuk warna kuning. Okey, untuk warna kuning adalah logam, unsur yang terdiri daripada logam. Okey, kuning. Okey, bagi kotak yang berwarna oranye pula adalah unsur yang terdiri daripada separuh logam. Okey, kotak biru ni pula adalah unsur yang terdiri daripada bukan logam. Okey, ada satu di sini. Okey. So, di dalam kotak ni ada beberapa maklumat yang kita boleh ketahui. Okey, sebagai contoh, untuk hidrogen ni, satu ni adalah nombor proton. Okey, H ni adalah simbol unsur untuk hidrogen. Okey, bawah ni satu adalah jisim atom relatif. Okey, kalau kita tengok di sini, keseluruhan unsur ni terdiri daripada 118 unsur yang disusun dalam jadual berkala unsur moden. Okey, untuk jadual berkala unsur moden ada kala dan kumpulan. Okey, apa itu kala? Okey, kala adalah unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Okey, di sini kita dapat lihat ada 7 kala. Okey, kala 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, yang disusun secara mengufuk. Okey, apa fungsi kala ni? Okey, kita dapat mengetahui apabila unsur merentasi kala, sifat logam berkurang dan sifat bukan logam semakin meningkat. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Okey, selain itu sifat kondensat arus elektrik semakin berkurangan. Okey, kerana apabila unsur merentasi kala, sifat logam semakin berkurangan. Okey. Okey, di sini kita dapat lihat unsur dalam bentuk kumpulan. Okey, unsur yang disusun dalam turus menegak disebut sebagai kumpulan. Okey, di sini kita dapat lihat 18 kumpulan kesemuanya. Okey, bermula daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada logam alkali. Okey, kumpulan 2 merupakan unsur yang terdiri daripada logam alkali bumi. Okey, kumpulan ketiga hingga kumpulan yang ke-12 merupakan unsur peralihan. Okey, kumpulan 17 merupakan kumpulan halogen. Dan kumpulan 18 adalah kumpulan gas nadir. Okey, unsur-unsur yang dalam kumpulan sama mempunyai sifat kimia yang sama. Sebagai contoh, kumpulan 1 boleh bertindak balas dengan air untuk menghasilkan larutan yang beralkali dan menghasilkan gas hidrogen. Okey, manakala kumpulan 17 melarut dalam air membentuk larutan yang berasid. Okey, di sini kita boleh lihat struktur atom. Okey, apa ada dalam atom? Okey, yang pertama ada proton iaitu terdapat dalam nukleus atom dan bercas positif. Okey, dalam ni kita boleh lihat ada proton yang berwarna ungu. Okey. Bercas positif. Okey, dan neutron terdapat dalam nukleus atom dan tiada cas. Okey, yang berwarna hijau ni adalah neutron dan dia tiada cas. Okey, ini merupakan nukleus. Okey, elektron. Di mana elektron? Okey, berputar-putar di sekeliling nukleus dan bercas negatif. Okey, kita dapat lihat di petala luar ni adalah elektron dan dia merupakan cas negatif. Okey, bagaimana elektron unsur disusun?
Okey, untuk memastikan atom bersifat neutral, kita hendaklah memastikan bilangan proton dan bilangan elektron adalah sama. Okey, elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okey, elektron memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus dahulu. Okey, di sini kita dapat lihat pada gambar. Okey, tengah-tengah ni adalah nukleus. Okey, so kita hendaklah susun elektron yang dalam petala yang terdekat dengan nukleus dahulu. Okay, contoh, petala pertama ni mestilah terdiri daripada 2 elektron. Okay, kemudian barulah kita pergi kepada petala kedua, terdiri daripada 8 elektron. Okay, ini merupakan struktur atom yang stabil. Okay, kita dah belajar cara kita hendak menyusun susunan atom. Okay, ini saya bagi satu contoh susunan elektron atom sulfur. Okey, jumlah nombor proton bagi atom sulfur adalah 16 dan bilangan elektron dia semestinya adalah 16. Okey, 2 elektron disusun dalam petala pertama dahulu yang berdekatan dengan nukleus. Okey. Okey, 8 elektron disusun dalam petala yang kedua. Okey, ada 8 dalam petala yang kedua. Okey, bakinya 6 elektron disusun dalam petala yang ketiga. Okey, petala yang paling luas kali ni kita susun 6 elektron baki. Okey, susunan elektron ini disebut sebagai 2, 8, 6. Okey, pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, atom neutral membentuk ion melalui pendemak elektron pada petala terluarnya kepada atom lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain. Okey, bila ada atom yang menderma ataupun menerima, atom neutral ni akan membentuk ion. Okey, bagi mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi bercas yang disebut sebagai ion. Okey, di sini kita dapat lihat susunan duplet dan oktet yang stabil. Okey, bagaimana susunan itu dikatakan stabil? Okey, sebagai contoh helium, susunan elektron yang stabil mempunyai 2 elektron pada petala yang pertama. Okey, 2 elektron sahaja. Okey, untuk yang oktet yang stabil, untuk contoh neon, susunan elektron yang stabil yang mempunyai 8 elektron saja pada petala yang terluar. Okey, pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, bagaimana ion positif terbentuk? Okey, ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Okey, ion negatif pula terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Okey, ini saya letakkan satu contoh pembentukan ion negatif klorin. Okey, atom klorin mempunyai 17 elektron. Atom klorin mempunyai susunan elektron 287. Okey, so maksudnya 2 elektron pada petala pertama, 8 elektron pada petala kedua dan 7 elektron pada petala yang ketiga. Okey, atom ini menerima 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, daripada gambar aja di bawah ni kita dapat lihat. Okey, elektron yang mempunyai 7 atom klorin yang mempunyai 7 elektron pada petala terluar menerima 1 elektron untuk menjadikan susunan elektron ini stabil. So apabila atom klorin menerima elektron, so atom klorin ini bercas negatif. Setakat ini saja perkongsian saya dalam bab 8 untuk subtopik 8.2 jadual perkara unsur moden. Okey, terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Majlis Guru Cemerlang Melaka serta Guru-Guru Sains Negeri Melaka kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu bersama pelajar-pelajar sekalian. Okey, terima kasih.